Kementerian Pendidikan Malaysia KPM disarankan merangka satu pelan pemulihan dalam membimbing murid-murid yang tercicir dalam 9 institusi pendidikan guru IPG telah ditukar status atau fungsinya sekaligus Bajikan guru kerana guru adalah teras utama keberkesanan penyampaian pendidikan. Malaysia mengesahkan komitmen dalam menyokong, melibatkan diri dan bekerjasama dengan semua pihak berkepentingan pendidikan untuk pembangunan mampan dan pendidikan kewarganegaraan global ke dalam kurikulum kebangsaan. Yang kedua, kita juga harus ingat bahawa kita lebih kurang dalam 40 ribuan anak SPM. Proses pembelajaran itu sudah berubah daripada sistem Merangka dan menambah baik hala tuju pendidikan negara. Wabak COVID-19 telah banyak mengubah amalan pendidikan di negara kita. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya Siti Fatihah binti Saiful Azwan dalam perkembangan sistem pendidikan di Malaysia 999. Sedang negara lain yang dahulunya mundur kini telah jauh meninggalkan kita dalam sistem pendidikan. Vietnam umpamanya seorang pelari yang terus berlari tanpa menoleh melangkah. Sedangkan produk pendidikan di negara kita terkiat-kiat. Murid menjadi semakin tidak beradab. Masalah disiplin semakin berluasa. Oleh itu, kerajaan Malaysia telah merubuhkan satu usaha iaitu institusi pendidikan guru untuk mengatasi isu pendidikan di Malaysia. Maka, melalui institusi pendidikan guru yang kompeten dan juga berjiwa pendidik dapat dilahirkan sekaligus mencapai pendidikan yang bertaraf dunia. Baiklah, bagi memantapkan lagi sistem pendidikan negara kita, Kementerian Pendidikan Malaysia memperkenalkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 iaitu Aspirasi Sistem Pendidikan Malaysia. Umum sedia maklum, menurut Kamus Dewan edisi keempat, aspirasi bermaksud keinginan yang kuat atau cita-cita. Oleh itu, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia berhasrat untuk mencapai 5 keberhasilan bagi sistem pendidikan Malaysia secara keseluruhan iaitu dari segi akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Keberhasilan yang ditetapkan ini adalah selari dengan aspirasi yang turut disuarakan oleh peserta semasa dialog nasional dan setanding juga dengan keberhasilan yang ditetapkan oleh sistem pendidikan berprestasi tinggi yang lain. Tindakan ini merealisasikan 5 aspirasi berkenaan adalah penting dan tidak ada inisiatif dalam mana-mana aspek berkenaan yang boleh menjejaskan atau menghalang kemajuan yang lainnya. Yang pertama berkenaan dengan akses. Setiap kanak-kanak warga negara Malaysia berhak mendapat kesamarataan peluang pendidikan bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Oleh itu, Kementerian Pendidikan berhasrat untuk memastikan kadar akses sejagat dalam kalangan kanak-kanak dari peringkat prasekolah sehingga ke peringkat menengah atas iaitu tingkatan 5 menjelang tahun 2020. Yang kedua ialah kualiti yang dalam memastikan kesemua kanak-kanak berpeluang mendapat pendidikan yang cemerlang berdasarkan keunikan sistem pendidikan di Malaysia yang setanding dengan sistem pendidikan antarabangsa. Hal ini dikatakan demikian kerana aspirasi sistem pendidikan negara adalah untuk meletakkan Malaysia dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa mengikut pengukuran TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun akan datang. Seterusnya, pentaksiran tambahan yang mengenai dimensi kualiti lain yang relevan dengan konteks Malaysia juga boleh dimasukkan apabila dimensi itu dibangunkan dan diterima di peringkat antarabangsa. Yang ketiga ialah berkenaan equity. Sistem pendidikan berprestasi tinggi telah menyediakan pendidikan yang terbaik kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira kedudukan geografi, gender atau latar belakang sosioekonomi. Oleh itu, Kementerian berhasrat untuk menerapkan lagi jurang pencapaian antara murid bandar dengan murid luar bandar, tahap sosioekonomi dan juga pencapaian antara gender sehingga ke tahap 50% menjelang 2020. Yang keempat adalah perpaduan. Di sini boleh dikatakan semua murid berusia 7
kita beralih kepada hala tuju pendidikan di Malaysia. Secara umumnya, hala tuju pendidikan di Malaysia adalah berlandaskan falsafah pendidikan kebangsaan yang digubal bertujuan untuk melahirkan generasi masa depan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Sistem pendidikan ini juga untuk melahirkan ciri-ciri masyarakat Malaysia yang berilmu pengetahuan, bertanggungjawab, berakhlak dan berketerampilan yang dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat dan negara. Kita beralih kepada hala tuju IPGM. Hala tuju IPG yang pertama adalah kecemerlangan pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran dan pembelajaran merupakan satu elemen penting bagi melahirkan pelajar yang cemerlang. Oleh itu, graduan Institut Pendidikan Guru di Malaysia perlu memastikan bahawa pelajar tidak perlu hanya bergantung kepada guru dalam proses pemahaman sesuatu subjek itu. Malah, sistem interaksi dua hala juga perlu dilaksanakan bagi memudahkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Ia bukan hanya membantu pelajar dari segi pemahaman, tetapi ia juga membantu pelajar lebih mudah untuk mengingati apa yang mereka pelajari. Jika dulu, sistem pengajaran konvensional hanya melibatkan guru memberi input kepada pelajar dan kadang-kala berlaku pelajar menjadi bosan apabila hanya mereka hanya mendengar apa yang diberikan oleh guru. Dalam melaksanakan pembelajaran berpusatkan pelajar akan diberi tugasan yang tertentu sama ada dalam bentuk kumpulan ataupun individu. Pelajar seterusnya perlu mendapatkan maklumat dari pelbagai sumber untuk menyelesaikan tugasan tersebut. Semasa proses penyiapan tugasan itu, pelajar perlu berhubung dengan guru supaya guru boleh membantu tugasan yang dibuat oleh pelajar di dalam skop yang diberikan. Maka, itulah hala tuju sebenar IPG dalam mewujudkan sistem pengajaran dan pembelajaran yang lebih mantap bagi melahirkan generasi yang lebih berkualiti. Seterusnya, hala tuju institusi pendidikan guru yang kedua ialah kecemerlangan penyelidikan, pembangunan dan inovasi. Penyelidikan dan inovasi menyumbang kepada keutuhan sesebuah institusi. Peranan Pusat Penyelidikan, Pembangunan dan Inovasi di IPGM terus dimantapkan melalui 4 fokus utama, iaitu yang pertama ialah memantapkan perancangan dan pengurusan penyelidikan. Yang kedua ialah membangunkan kepakaran pensyarah dalam bidang penyelidikan. Yang ketiga ialah memantapkan bekalan data penyelidikan. Dan yang keempat ialah meningkatkan kualiti dan mengantarabangsakan penyelidikan. Guru IPG menjadikan aktiviti penyelidikan ini sebagai aktiviti utama yang mampu meningkatkan profesionalisme masing-masing serta meningkatkan penyertaan pengetahuan baharu yang mampu dikomersial dan memperkaya khazanah ilmu. Hal ini demikian kerana kertas kerja penyelidikan pendidikan akan dibentang dalam pada setiap seminar yang dilakukan dan fokusnya terdiri daripada aspek kurikulum, pentaksiran, pedagogi, kepimpinan, bahan pengajaran dan pembelajaran serta isu pendidikan. Kesan apabila hala tuju yang dicapai oleh graduan IPG ialah membantu meningkatkan kesediaan murid untuk merebut peluang dalam pendidikan tinggi dan pasaran kerja, membaiki kecekapan dan keberkesanan pengurusan sumber, membina kemampuan serta keupayaan sistem penyampaian pendidikan ketika bertugas pada masa akan datang. Jadi saya berada di sebuah sekolah rendah di Terengganu iaitu Sekolah Kebangsaan Gelugur, di mana pada beberapa hari yang lepas graduan IPG telah mula menjalankan tanggungjawab masing-masing di sekolah yang telah ditugaskan. Jadi marilah kita tengok sebuah proses pembelajaran dan pengajaran yang telah dijalankan oleh guru-guru pelepasan IPG.
Jadi ini merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh guru yang baharu yang merupakan usaha untuk mencapai salah satu hala tuju sistem pendidikan IPG, iaitu kecemerlangan penyelidikan, inovasi dan juga pembangunan. Okey, baiklah. Cikgu ada sediakan kamu alat bantu mengajar untuk kamu lebih tertarik dalam proses mengeja perkataan. Jadi, kamu perlu memutarkan roda impian ini untuk dapatkan gambar untuk kamu mengeja. Baik, Cikgu. Saya dapat nombor 1, Cikgu. Okey, nombor 1. Buka. Tengok gambar apa yang kamu dapat. Saya dapat gambar bola. Okey, jadi kamu harus mengeja berdasarkan gambar yang kamu dapat. Boleh? Boleh. Wah, menarik ni, Cikgu. Cuba tengok saya je, betul tak? Betul. Okey, nampaknya inovasi cikgu ni berkesan dengan kamu ya. Saya pun suka inovasi. Menarik. Dan yang terakhir adalah kecemerlangan pembangunan profesional guru yang merupakan satu aktiviti dalam proses yang direka bentuk bagi mengembangkan lagi kemahiran pengetahuan profesional dan sikap graduan IPG agar mereka berupaya meningkatkan tahap pembelajaran murid. Ia merangkumi keseluruhan pengalaman formal dan tidak formal sepanjang kerjaya seorang guru daripada pendidikan guru pra-perkhidmatan sehingga prasaraan. Oleh itu, terdapat pelbagai aktiviti ke arah mempertingkatkan pertumbuhan profesional seorang pendidik. Aktiviti-aktiviti ini termasuklah pembangunan peribadi, pendidikan berterusan dan pendidikan dalam perkhidmatan serta kolaborasi di antara rakan sebaya, kumpulan belajar dan bimbingan rakan sebaya. Selaras pembangunan profesional ditakrifkan sebagai aktiviti-aktiviti yang memperkembangkan kemahiran pengetahuan, kepakaran dan ciri-ciri lain seorang guru dalam pendidikan. Dengan ini, nilai profesional perlu wujud dalam sanubari graduan IPG dalam memastikan proses pengajaran dan pembelajaran murid lebih bermutu tinggi. Antaranya dengan menerapkan nilai penyayang, iaitu memahami, menghargai dan mengambil berat tentang murid-murid dengan menjadikan institusi bekerja sebagai sebuah keluarga besar yang penuh kemesraan. Yang kedua, nilai integriti juga perlu ada dalam diri graduan IPG, iaitu dengan mengamalkan sifat-sifat positif secara tekal dengan mematuhi etika kerja, peraturan dan perkeliling yang telah ditetapkan tanpa mementingkan kepentingan pribadi. Profesional guru akan memberi kesan secara langsung kepada kecemerlangan dan kemenjadian murid. Jadi, saya serahkan semula rancangan ini kepada siaran 999. Jadi saya bersama dengan salah seorang graduan IPG dan juga pelajarnya yang telah menjalankan satu inovasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi Cikgu Aina, melalui inovasi yang dilakukan dalam proses pengajaran dan pembelajaran, adakah ia mencapai tahap keberkesanan yang sepatutnya? Bagi saya, menurut alat bantu pengajar yang saya sediakan, murid saya dapat memberi fokus yang mendalam tentang topik-topik yang saya ajar. Jadi, menurut apa yang inovasi saya sediakan, iaitu roda impian, mereka akan lebih rasa seronok dan lebih berminat tentang topik yang saya ingin mengajar. Sebaliknya, sebelum ini, murid saya tidak terlalu berminat untuk belajar kerana hanya melihat saya menulis di papan putih sahaja tanpa menjadikan inovasi untuk mereka berseronok sambil belajar. Oleh itu, menurut soalan puan, proses pembelajaran dan pengajaran lebih berkesan dengan adanya inovasi pendidikan dalam pendidikan sekolah. Dengan pelajarnya, apakah yang awak rasa daripada inovasi yang dilakukan oleh Cikgu? Saya rasa sangat seronok lah belajar menggunakan inovasi yang disediakan oleh Cikgu Aina ini. Kerana bagi inovasi Cikgu Aina sediakan bersifatkan permainan dan dia menarik perhatian saya sebagai pelajar untuk belajar topik-topik yang Cikgu Aina mahu bagi. Terima kasih Cikgu Aina dan juga pelajarnya.
Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa ketiga-tiga hala tuju pendidikan IPG ini mempunyai kaitan di antara satu sama lain. Hal ini demikian kerana seorang guru dan juga graduan IPG yang kompeten mampu untuk menjalankan penyelidikan dan juga inovasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran supaya menjadi lebih menarik sekaligus mencapai tahap profesi guru yang sepatutnya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kerana setia bersama kami hingga ke hujung rancangan. Jangan lupa salurkan sebarang maklumat berkaitan dengan sistem pendidikan menerusi email dan juga